Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asrul dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan CTU 552 yang bertajuk Falsafah Pluralism dan Falsafah Sejahtera di Malaysia. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang akan membentangkan tajuk tersebut. Falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah atau nama lain, filosofi, perkataan yang berasal dari Yunani, merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah pluralism merupakan istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran ada dalam semua agama. Pluralism agama adalah sebuah falsafah agama yang berasal dari barat dan diperkenalkan secara sistematik oleh John Hick melalui karyanya An Interpretation of Religion. Manakala, falsafah sejahtera pula merupakan gabungan di antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Hal ini demikian kerana falsafah sejahtera menitik beratkan keseimbangan dan keharmonian di antara individu kepada masyarakat dan seterusnya kepada negara. Tujuan kami membentangkan tajuk ini adalah untuk menganalisis perbezaan antara falsafah pluralism dan falsafah sejahtera dalam konteks nilai, tujuan dan kesannya. Seterusnya, memahami bagaimana kedua falsafah tersebut berkait rapat dengan sosial, menilai impak global dari kedua falsafah tersebut terhadap masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulmi bin Zainul. Hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah pilihan, iaitu falsafah pluralisme. Definisi falsafah pluralisme. Falsafah pluralisme agama adalah sebuah falsafah yang cuba menjustifikasikan kewujudan pelbagai agama dan dakwaan yang dibuat oleh setiap agama terhadap kebenaran agamanya. Religious true claim. Falsafah ini yang pada mulanya berkembang di barat telah mendapat perhatian global semenjak akhir kurun ke-20. Dalam konteks nasional pula, falsafah ini pada awalnya diperbahaskan secara ilmiah dalam kertas-kertas kerja di seminar dan wacana serta menjadi judul penyelidikan, tesis dan disertai di peringkat sarjana. Sejarah kemunculan falsafah pluralisme. Falsafah pluralisme agama adalah sebuah falsafah agama yang berasal dari barat dan diperkenalkan secara sistematik oleh John Hick lewat karyanya yang bertajuk An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent. Fakta sejarah pula membuktikan bahawa agama Kristian adalah agama yang dominan di barat, sehingga timbulnya frasa yang disebut sebagai Barat Kristian. Falsafah pluralisme agama dari segi sejarahnya lahir dan berkembang dalam konteks Barat Kristian, konteks di mana falsafah ini disemai dan disuburkan oleh para sarjana dan pendokongnya. Dalam konteks Barat Kristian inilah yang telah wujud sebuah frasa penting yang menyimpulkan doktrin tradisional Gereja Roman Katolik terhadap agama-agama lain, iaitu Extra Ecclesiam Nullus Salus, yang bermaksud tiada keselamatan di luar gereja. Frasa ini didakwa mendokongi fahaman eksklusivisme yang dianuti oleh Gereja Roman Katolik dan pengikutnya. Antara tokoh terkenal dalam falsafah pluralisme ialah Isaiah Berlin. Beliau ialah salah seorang ahli teori politik, penulis esei dan ahli sejarah idea pada abad ke-20 yang paling penting. Salah seorang pembela liberalisme yang hebat, Berlin banyak menulis tentang kesusastraan Rusia, tokoh politik seperti Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt dan pemikir seperti Machiavelli dan Herder. Beliau sangat terkenal dengan eseinya mengenai kebebasan dan sejarah.
Berlin dilahirkan di Riga, Latvia pada tahun 1909 selepas berpindah dari Riga ke Petrograd. Berlin menyaksikan Revolusi Februari pada tahun 1917 di mana kekerasan dalam tempoh ini meninggalkan kesan kuat pada Berlin muda. Menjelang 1920, keluarga Berlin berpindah kembali ke Riga. Selepas gangguan antisemit, orang Berlin berpindah ke London di mana mereka akhirnya menetap di kalangan masyarakat Yahudi Inggeris. Kebaikan falsafah pluralisme. Yang pertama, toleransi dan penerimaan. Pluralisme menggalakkan toleransi dan penerimaan pandangan serta perspektif yang berbeza. Ini dapat membantu mengurangkan konflik dan keganasan yang sering timbul akibat perbezaan kepercayaan. Kedua, kreativiti dan inovasi. Kepelbagaian yang dinilai dalam pluralisme boleh menjadi sumber kreativiti dan inovasi. Dengan pelbagai perspektif dan pendekatan, masyarakat boleh mencari penyelesaian yang lebih baik untuk menangani pelbagai masalah. Ketiga, daya tahan dan fleksibiliti. Masyarakat pluralistik lebih berdaya tahan untuk berubah dan lebih mampu menyesuaikan diri dalam segala cabaran baru. Kepelbagaian pandangan dan pendekatan boleh membantu masyarakat mencari penyelesaian inovatif kepada masalah baru. Keburukan falsafah pluralisme. Yang pertama, relativisme dan ketidakpastian. Pluralisme boleh ditarifkan sebagai relativisme, iaitu kepercayaan bahawa semua kebenaran atau nilai adalah relatif dan tidak ada yang objektif. Ini boleh membawa kepada ketidakpastian dan kekeliruan, terutamanya dalam hal membuat keputusan moral. Kedua, penyalahgunaan dan manipulasi. Konsep pluralisme boleh disalahgunakan dan dimanipulasi oleh golongan tertentu untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, kumpulan majoriti mungkin menggunakan pluralisme sebagai alasan untuk menindas kumpulan minoriti. Ketiga, pecahan dan konflik. Kepelbagaian yang berlebihan boleh membawa kepada perpecahan sosial dan juga konflik. Jika kumpulan yang berbeza tidak mempunyai persamaan atau asas yang untuk bekerjasama, mereka mungkin sukar untuk hidup bersama secara aman pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan tentang falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera merupakan gabungan di antara falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK dan rukun negara. Hal ini demikian kerana falsafah sejahtera menitikberatkan keseimbangan dan keharmonian di antara individu kepada masyarakat dan seterusnya kepada negara. Individu perlulah menguasai falsafah pendidikan kebangsaan terdahulu yang terdiri daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah ini digubal pada tahun 1996 di mana sebelumnya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara FPN pada tahun 1987. Tujuan falsafah pendidikan kebangsaan ialah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dapat mencapai kesejahteraan diri, kehormatan dan kemakmuran negara agar dapat mencapai perpaduan erat dalam kalangan masyarakat. Sejarah kemunculan falsafah sejahtera ini pula ialah pada mulanya falsafah pendidikan kebangsaan tercipta melalui suatu proses yang agak panjang, iaitu satu proses pembinaan negara dan bangsa semenjak merdeka lagi. Idea penggubalan FPK tercetus selepas penerbitan laporan jawatan kuasa Kabinet pada tahun 1979. Dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara FPN
telah digubal berlandaskan 3 ideologi, iaitu rupa negara, dasar ekonomi baru iaitu RMK 1976 hingga 1980 dan dasar pendidikan kebangsaan 1999. Fikir digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. Tokoh sejahtera adalah Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Beliau merupakan ahli akademik dan pendidikan Malaysia. Beliau merupakan Knight Councillor University Science Malaysia pada tahun 2000 hingga tahun 2011. Beliau juga telah diiktiraf oleh WHO, iaitu World Health Organization, untuk menganggotai WHO Scientific Advisory Committee of Tobacco Product dan WHO Expert Advisory Panel on Drug Policies and Management. Beliau telah menerangkan bahawa sejahtera ini bermaksud seimbang dari pelbagai aspek. Sejahtera adalah konsep pribumi yang secara umum menyatakan keseimbangan sebagai cara hidup holistik, mulai dari mikrokosmos hingga makrokosmos. Tan Sri Zulkifli Abdul Razak meringkaskan sejahtera dengan dimensi berikut, iaitu kerohanian, fizikal, intelektual, kognitif, budaya, emosi, etika dan sosial, iaitu species, dan berkongsi pandangannya mengenai sejahtera. Kebaikan falsafah sejahtera adalah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan, iaitu lifelong, ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, holistik dan bersepadu, integrated, untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Manakala bagi keburukan falsafah sejahtera ini pula adalah cabaran pelaksanaannya, iaitu menerjemahkan falsafah secara berkesan ke dalam dasar dan program. Praktika menimbulkan cabaran yang ketara. Biokrasi, rasuah dan kekangan semua boleh menghalang pelaksanaan, membawa kepada pengagihan faedah yang tak sekata dan kesan terhad. Manakala keburukan kedua adalah manipulasi politik. Konsep kemakmuran boleh terdedah kepada manipulasi politik dengan janji digunakan untuk meraih sokongan dan bukannya komitmen tulen untuk mencapai hasil yang saksama. Kebergantungan kepada pertumbuhan ekonomi merupakan keburukan yang ketiga, iaitu kejayaan falsafah bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Walau bagaimanapun, faktor luar dan isu dalaman boleh memberi kesan kepada prestasi ekonomi yang berpotensi menjejaskan keupayaan untuk memenuhi janji kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Roshan Hazim. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada perbincangan yang pertama. Saya akan membincangkan tentang perbandingan kesan antara falsafah pluralisme dan juga falsafah sejahtera mengikut beberapa aspek, iaitu dari segi individu, masyarakat dan juga agama. Baiklah, pada aspek individu, kesan daripada falsafah pluralisme kepada seorang individu itu ialah akidah seseorang itu akan berubah secara perlahan. Pluralisme agama ini boleh merosakkan akidah yang telah dimiliki oleh orang Islam secara langsung maupun tidak langsung. Apabila seseorang yang beragama Islam ini telah menyimpang dari akidahnya, maka jati diri keagamaan akan runtuh dan tergadai. Ini membawa maksud kepada kerosakan iman dan seterusnya boleh membawa kepada murtad. Walau bagaimanapun, falsafah ini boleh dianggap sebagai konsep kontemporari yang membawa imej Islam yang jelas. Akibatnya akan menghakis nilai-nilai murni seperti bertolak ansur dan hormat menghormati,
terhadap orang lain kerana falsafah ini menggabungkan kepercayaan dan kepelbagaian agama dalam satu kepercayaan. Berdasarkan falsafah sejahtera pula, kesan falsafah sejahtera terhadap seorang adalah falsafah ini akan membentuk seorang individu yang seimbang, merangkumi semua aspek seperti rohani, intelek, emosi dan juga jasmani. Dari segi aspek rohani, falsafah ini akan melahirkan individu yang mempunyai akhlak yang baik serta menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Individu itu juga seorang yang selalu bertanggungjawab sepenuhnya di atas perbuatan mereka. Falsafah ini juga akan membentuk seorang individu yang suka akan ilmu pengetahuan, iaitu seorang yang sanggup berkongsi ilmu dengan orang lain. Selain itu, ia akan melahirkan individu yang mempunyai emosi yang baik seperti mempunyai emosi yang matang dan stabil. Dari segi jasmani pula, falsafah ini dapat melahirkan individu yang mengetahui dalam menjaga kesihatan dan bijak menggunakan fizikal mereka demi memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah, kita akan beralih kepada poin yang kedua, iaitu daripada segi masyarakat. Keutuhan agama boleh terjejas disebabkan oleh fahaman pluralisme ini. Fahaman ini boleh menyebabkan perpecahan kaum antara komuniti. Ini disebabkan oleh fakta yang dibawa mereka. Dengan adanya fahaman pluralisme ini, krisis antara dua pihak akan terjadi. Masyarakat Islam yang berpegang teguh dengan Islam boleh termakan oleh konsep pluralisme ini. Seterusnya, permusuhan dan konflik akan berlaku kepada dua pihak yang berbeza pendapat dan boleh menyebabkan terjadinya masalah pertumpahan darah dalam kalangan masyarakat. Apabila pertikaian dan konflik yang berlaku dalam kalangan masyarakat, dan ia akan menyumbang kepada kemunduran umat sejagat. Selain itu, falsafah pluralisme ini juga tidak mempunyai pemahaman yang kukuh kerana ia menggunakan perspektif daripada pelbagai agama yang boleh menghancurkan ikatan kekeluargaan dalam masyarakat. Mengikut falsafah sejahtera pula, ia akan memberikan kesan kepada masyarakat yang menjadikan sesebuah masyarakat yang patuh kepada ajaran agama, menjadikan rakyat yang memahami dan menghormati rukun negara dan membantu mewujudkan perpaduan antara kaum. Jika semangat perpaduan tidak dipupuk dalam kalangan masyarakat, perpecahan kaum akan berlaku dan akan menyebabkan keadaan negara yang tidak aman. Sebagai contoh, kita lihat peristiwa 13 Mei 1969 di mana peristiwa ini yang menjadi kunci masalah perpaduan kepada negara kita. Selepas pilihan raya umum 1969, terdapat konflik antara kaum yang menyebabkan seramai 196 nyawa terkorban. Daripada peristiwa inilah rukun negara dibentuk dan ia menjadi salah satu cara bagi memulihkan perpaduan kaum yang lebih utuh dan kuat dalam kalangan masyarakat. Peristiwa berdarah ini juga sepatutnya menjadi pengajaran untuk masyarakat berbagai kaum di Malaysia untuk terus bersatu padu dan hidup secara harmoni. Baiklah, aspek yang ketiga iaitu aspek agama. Kesan falsafah pluralisme ini boleh menyebabkan agama Islam yang suci ini berubah menjadi sebuah agama kepercayaan sahaja. Kerana fahaman ini menunjukkan bahawa perjuangan Islam dan perutusan kitab suci yang telah disebarkan melalui para rasul ini disisihkan. Seterusnya, ia akan mengakibatkan hak asasi manusia untuk menganut dan mempercayai agama masing-masing juga terhapus. Ideologi penyebaran fahaman pluralisme ini adalah untuk membolehkan pertukaran agama berlaku tidak kira apa agama yang dianuti seseorang itu. Selain itu, terdapat pihak yang menyatakan bahawa setiap orang mempunyai hak serta kebebasan untuk beragama, berfikir, bersuara dan juga menukar agama atau kepercayaan. Semua orang tahu bahawa menukar agama atau murtad ini adalah satu dosa besar yang tidak boleh diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka bertaubat, dan perbuatan murtad ini perlu diberikan hukuman hudud. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang menukar agama, bunuhlah dia. Baiklah, jika kita melihat kepada falsafah sejahtera pula,
Kesan daripada falsafah ini jika diterapkan akan menyebabkan sesebuah agama ini akan terjaga, kerana falsafah ini adalah bertujuan untuk melahirkan seorang insan yang seimbang dari aspek seperti emosi, intelek, rohani dan jasmani. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, falsafah ini sangat menekankan nilai keberjayaan seseorang itu dari segi rohani, dan unsur-unsur rohani yang diterapkan dalam pendidikan ini ialah untuk menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta, memupuk dan membina disiplin serta membentuk akhlak mulia. Selain itu, rukun negara menghargai pelbagai agama dan kepercayaan untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, serta mencegah daripada perbuatan rasuah, penyalahgunaan dadah dan juga keruntuhan moral. Akhir sekali, kebebasan agama juga dapat dilaksanakan melalui falsafah ini, dan kesannya semua rakyat dalam negara tersebut dapat hidup secara aman dan harmoni. Selain daripada itu, prinsip yang seterusnya ialah keadilan sosial. Dalam falsafah pluralisme, keadilan sosial dikenali sebagai tuntutan untuk mencapai keadilan di antara kumpulan-kumpulan dalam masyarakat. Pluralisme mengajarkan kita untuk mengakui dan menghargai kepelbagaian serta mengupayakan keadilan antara kumpulan tanpa mengira perbezaan agama, budaya atau latar belakang lainnya. Tujuannya adalah untuk membina masyarakat yang adil, di mana setiap kumpulan merasakan bahawa hak-hak dan keperluan mereka diiktiraf dan dipenuhi. Manakala falsafah sejahtera pula, keadilan sosial diutamakan dalam konteks pengagihan sumber daya dan peluang. Sejahtera mengajarkan perlunya keadilan dalam mendistribusikan kekayaan dan peluang di masyarakat. Keadilan sosial di sini bermaksud setiap individu mempunyai hak yang setara terhadap sumber daya dan peluang untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip ini menekankan perlunya memberikan peluang yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Syahimban dan Syahiram. Saya daripada SR 243. Saya akan menerangkan prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir ialah hak asasi manusia dan keadilan global. Dalam falsafah pluralisme, pengiktirafan dan perlindungan hak asasi manusia diutamakan. Pluralisme mengajar kita untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa mengira latar belakang agama, budaya atau pandangan hidup. Prinsip ini mewujudkan landasan untuk membina masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan kebahagiaan. Di sisi lain, dalam falsafah sejahtera, prinsip hak asasi manusia diperluas kepada konteks global. Sejahtera melibatkan tanggungjawab global untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Ini bermakna kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga hak asasi manusia di seluruh dunia dan berusaha mengurangkan jurang antara negara-negara yang kaya dan miskin. Prinsip keadilan global ini mengajar kita untuk melihat kesejahteraan bukan hanya sebagai isu nasional, tapi juga sebagai tanggungjawab bersama dalam komuniti global. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat dihasilkan daripada tajuk ini adalah falsafah pluralisme dan falsafah sejahtera mempengaruhi pembangunan sesebuah negara. Falsafah pluralisme mempromosikan idea bahawa kepelbagaian adalah kekayaan dan sumber kekuatan bagi masyarakat. Manakala, falsafah sejahtera pula membincangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Falsafah pluralisme dan falsafah sejahtera dalam konteks negara menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sekian saja daripada kumpulan kami tentang tajuk falsafah pluralisme dan falsafah sejahtera. Sekian, terima kasih.